Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan-rakan Facebook yang kami raikan dari Taman Arca Antarabangsa Sahalam. Saudara-saudari yang saya raikan, sering saya sebut, kehidupan kita adalah pasal sikap kita. Kehidupan kita adalah akhlak kita. Kehidupan kita tidak pernah kekayaan dan kemiskinan kita. Ia adalah sikap kita, iaitu cara mana kita menyempurnakan tugasan dan cara mana kita berurusan menjaga perhubungan baik dengan manusia lain. Dia dijana melalui cara kita berfikir, kelaziman kita berfikir dan bertindak. Tetapi lebih awal dari itu, dia bergantung perasaan kita, emosi kita. Semua ada kita gembira, bersedih, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kemarahan, dalam keadaan geram dan dalam suasana terkejut. Saudara-saudari yang saya raikan. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mencipta emosi yang membina cara berfikir dan menzahirkan sikap kita, kita tentukan apa state kita, keadaan diri kita. Keadaan diri inilah yang menentukan emosi kita. Misalnya, setiap pagi, bila bangun pagi, saya mulakan perasaan saya, memikirkan kejayaan saya, memikirkan berita-berita gembira yang menyeronokkan, maka sepanjang hari itu, saya akan gembira. Tetapi sebaliknya, kalau kita bangun pagi, kita memula memikirkan hutang kita, memikirkan orang yang kita benci, memikirkan mereka yang kita menyampah, maka percayalah sepanjang hari itu kita hanya dalam keadaan emosi yang sangat sedih dan tidak langsung memberi kebaikan kepada diri. Jadi saya kata emosi kita, kita yang tentukan, tidak pernah orang lain. Kita tentukan bagaimana. Misalnya, setiap pagi kami akan beriadah. Kenapa beriadah? Riadah adalah cara terbaik, cara termudah mencipta kegembiraan. Sebab setiap kali kita riadah, hormon-hormon endorfin dan hormon-hormon serotonin yang datang dari cahaya matahari akan menyebabkan kita gembira. Kalau saudara-saudari tidak percaya, lepas riadah, pergilah makan. Tentu seronok makan. Tidak ada orang lepas riadah dalam sedih. Jadi riadah adalah salah satu cara bagaimana kita mencipta kegembiraan. Mudah je, murah, tak perlu mahal-mahal pun untuk gembira ini. Saudara-saudari yang saya raikan, saya nak kata kuncinya bahawa kegembiraan kita adalah bagaimana kita mahu menciptanya. Kita tidak pernah gembira kalau asyik memikirkan perkara-perkara yang menyakitkan hati. Kita tidak pernah akan gembira kalau sentiasa mencipta alasan dan motif untuk terus bersedih dan marah dengan orang. Jadi kita hanya boleh gembira apabila kita berjaya mencipta kenapa dan mencipta alasan kenapa kita gembira. Saya berkata demikian sebab saya nak kata bahawa orang miskin tetap gembira. Orang kaya belum tentu. Orang kaya pun tetap akan bersedih. Jadi kenapa demikian? Saya nak beri contoh bagaimana rakyat Bhutan, sebuah negara kecil yang keluasannya hanya telah 40 ribu kilometer persegi, 70% negaranya adalah hutan, penduduknya hanyalah sekitar 800 ribu orang, dan dia adalah terletak ataupun kedudukannya adalah 115 negara dunia tentang keluaran negara kasarnya, miskin tuan-tuan. Tetapi kajian menunjukkan gross national happiness mereka. Dia orang ada gross national happiness index. Malaysia tak ada. Malaysia hanya ada kajian kesejahteraan berdasarkan apa yang ada. Misalnya kemudahan, infrastruktur yang ada. Tapi Bhutan, mereka boleh menzahirkan sama ada mereka gembira atau tidak. Saudara akan terkejut, 92% rakyat mengatakan mereka gembira walaupun miskin. Ramai yang di bawah garis kemiskinan. Malah 50% rakyatnya mereka deeply happy, sangat gembira. Maknanya kekuatan asas gembiranya tidak boleh lagi digugat.
dengan sebarang dakwah dan manifestasi ataupun dakwah orang. Dia bukan indoktrinasi yang menyebabkan orang sentiasa tidak puas hati kerajaan. Orang Bhutan sentiasa gembira. Kenapa gembira? Sebab mereka berjaya mencipta kegembiraan itu. Jadi saya nak ajak berkongsi dengan saudara-saudari sekalian. Kenapa kita gembira? Ada 3 perkara. Pertama, pengalaman. Kalau saudara-saudari biasa dengan hidup senang, kereta besar, makan kenyang, makan sedap-sedap, rumah mewah, kalau itulah ukuran saudara untuk gembira, maka apabila kita miskin, kita tidak akan lagi gembira. Sebab pengalaman kita, cara berfikir kita, ataupun petunjuk objektif kita melihat kewangan itu gembira. Tidak. Kalau kita tidak menggunakan pengalaman itu sebagai sebab kita gembira, kita boleh sentiasa gembira walaupun duit tak ada. Sebab yang menunjukkan kita gembira adalah bagaimana kita mencipta alasan dan motif. Kedua, gembira sebab emosi tadi. Kalau bangun pagi, ciptalah kegembiraan. Cari alasan, motif kenapa kita gembira. Yang sekali-kali setiap pagi ataupun sebelum tidur sentiasa mencari alasan, bersedih, maka seterusnya lah saudara akan terus bersedih. Ketiga, kenapa kita gembira? Expectation, harapan ataupun benchmark yang terlalu tinggi. Ada orang gembira apabila dia naik Mercedes, baru gembira. Tidak. Kalau tuan-tuan meletakkan jangkaan expectation terlalu tinggi, menyebabkan sukar dicapai, maka sampai kesudah saudara-saudari tidak pernah akan gembira. Jadi kenapa mereka tidak gembira? Sebabnya mereka berfikir suatu pengalaman yang menyebabkan mereka tidak akan lagi gembira. Mereka berfikir macam mana dapat gaji 20,000 sebulan walaupun sekarang dah pencen, maka mereka sudah tak akan gembira. Jadi kenapa mereka tidak gembira? Sebab sentiasa mencipta emosi tak gembira, sentiasa mencipta alasan dan motif untuk terus bersedih, dan paling teruk sekali mencipta state, frame, cara getaway untuk terus bersedih. Sampai kesudahlah tak gembira. Paling senang self image, tengok diri lah, tak payahlah tengok orang lain. Kalau tengok orang lain, serba-serbi lah kita akan berkurangan, sedih. Jadi lihat diri, apa yang kita ada, kekuatan yang kita ada, saya pasti kita akan gembira. Tetapi satu lagi, gembira ini adalah kepercayaan saudara-saudari sekalian. Ia adalah kadak dan kadar. Kita harus menerima kadak apa yang berlaku ke atas diri dan ketentuan Tuhan, dan kita harus menerima kadarnya. Sejauh mana kadar ditetapkan oleh Tuhan, kita akan melaluinya. Kita mesti percaya itu. Apa yang berlaku ke atas diri telah ditetapkan sejak azali. Yang membezakan bagaimana kita menzahirkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selagi kita tidak berpuas hati apa yang berlaku diri, tidak, kita sentiasa mencari sesuatu yang tidak mungkin kita akan dapati, sampai bila kita tidak akan gembira. Jadi akhirnya kegembiraan itu bagaimana kita mencipta alasan untuk gembira, bagaimana kita menerima ketentuannya. Itu adalah kepercayaan rukun iman. Jadi jangan sekali-kali kita seperti tidak boleh menerima apakah kadar dan kadar kita. Kalau itu yang berlaku, kita akan terus gembira. Macam kami sentiasa gembira. Walaupun apa aral dan melintang, kita akan mencipta alasan, motif untuk terus bersyukur. Tak ada apa-apa ke? Tak ada. Sekian, terima kasih Dong Gladi. Nanti dengar lagi. Assalamualaikum. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung
Nantikan saya bunga kemboja, kalau Tuhan mati dahulu. Nantikan saya di